salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanif Hamizan bin Othman alias Muhammad, bernombor matrik D2018-2086-519. Video ini dirakam bagi memenuhi tugasan pertama BMK 303 keterampilan menulis, iaitu ulasan buku. Saya dari kumpulan D dan pensyarah saya bernama Dr. Muhammad Fazlah bin Haji Zaini. Saya telah memilih buku Kaum Muda di Tanah Melayu 1906 hingga 1957. Sebelum saya memulakan ulasan buku ini, saya ingin menegaskan bahawa ulasan bukanlah bertujuan untuk memburukkan serta menjatuhkan sesebuah karya ataupun penulis itu sendiri, tetapi ia adalah untuk mengangkat karya tersebut ke suatu tahap yang lebih baik. Kerana tanpa sebuah ulasan, bagaimana penulis dapat mengetahui tahap penerimaan masyarakat terhadap hasil penulisannya. Jadi pada pendapat saya sendiri, sekiranya sesebuah penulisan ataupun buku itu tidak diulas ataupun tidak dikritik, ianya seperti tidak pernah dibaca. Oleh itu, sungguhlah rugi sekiranya penyelidikan ataupun penulis ini hanya dipandang sepi. Maka ulasan buku dan kritikan yang dilemparkan menunjukkan bahawa pembaca itu peka dan mendalami penulisan yang disampaikan oleh penulis. Baiklah, berbalik kepada ulasan buku ini. Buku Kaum Muda di Tanah Melayu 1906 hingga 1957 ini merupakan sebuah buku ilmiah yang dikarang oleh Dr. Kamarul Effendi bin Hamimi dan juga Profesor Dr. Ishaq bin Sa'ad. Buku ini diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2020 dan mengandungi 6 bab secara keseluruhannya serta berhalaman 362 muka surat. Buku ini juga dicetak oleh Mira Cetak Sindiran Berhad dan dijual dengan tanda harga RM45 dan font yang digunakan di dalam buku ini adalah Times New Roman bersaiz 12. Sebelum saya masuk pada isi dalam buku ini, saya akan membuat sedikit ulasan berkaitan cetakan kulit buku ini. Cetakan kulit buku ini adalah berwarna koko gelap dan juga koko cerah, yang mana kombinasi warna ini dilihat sesuai dengan tulisan yang digunakan pada tajuk. Tulisan buku ini iaitu Kaum Muda juga ditulis besar bagi memudahkan pembeli ataupun pembaca untuk mengenal pasti buku ini tentang apa. Di depan buku ini juga terdapatnya logo UPSI dan juga gambar-gambar tokoh kaum muda. Dan juga terdapatnya nama-nama penulis. Manakala di belakang buku ini juga terdapat sinopsis dan juga tanda harga dan nombor ISBN. Baiklah, selesai untuk ulasan kulit muka buku, kita pergi pada bab yang pertama. Bab yang pertama dalam buku ini adalah pendahuluan, yang mana penulis memberikan gambaran awal dan membincangkan secara am ataupun secara ringkas berkaitan kaum muda. Penulis juga mengajak pembaca untuk mengetahui asal-usul kaum muda dan tujuan penumbuhannya. Penulis turut menceritakan berkaitan perkembangan kaum muda secara ringkas dan menyeluruh di Tanah Melayu. Pada bab kedua pula, adalah sejarah awal kaum muda, di mana dalam bab ini penulis menguraikan dengan lebih lanjut mengenai sejarah awal perjuangan kaum muda, di mana menurut penulis itu sendiri terdapatnya beberapa faktor luaran yang membawa kepada kemunculan serta perkembangan kaum muda, yang mana antaranya ialah pengaruh ulama daripada Timur Tengah, pengaruh ulama daripada India, pengaruh ulama daripada Nusantara dan juga pengaruh daripada gerakan kemerdekaan di luar negara. Saya sangat bersetujulah dengan penulis, yang mana pengaruh-pengaruh ini telah berjaya menyebarkan ideologi dan memberi kesedaran kepada masyarakat Tanah Melayu untuk menolak penjajahan ataupun penjajah. Seterusnya pada bab yang ketiga adalah penulis membincangkan tentang tokoh-tokoh pejuang kaum muda, yang mana menurut penulis tokoh-tokoh ini merupakan pencetus kepada aliran kaum muda di Tanah Melayu. Dalam bab ini bagi saya penulis perlulah mengaitkan perkembangan institusi pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu sehingga anak-anak orang Melayu ini dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara dan akhirnya terpengaruh dengan gerakan membebaskan diri di Timur Tengah.
pada pendapat saya, perkembangan pendidikan inilah yang melahirkan golongan-golongan dan berjuang untuk membebaskan negara dari penjajah. Okey, kita beralih pula kepada bab yang keempat, yang mana penulis membincangkan pendekatan yang digunakan oleh kaum muda untuk menyebarkan ideologi mereka. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh kaum muda yang dibincangkan oleh penulis, seperti kaum muda menggunakan kegiatan penerbitan akhbar dan majalah, kegiatan dalam bidang pendidikan dan madrasah, dan juga melalui parti politik. Okey, dalam bab ini juga penulis membincangkan secara jelas kepelbagaian pendekatan yang dilakukan oleh kaum muda bagi memastikan kesedaran kemerdekaan mendapat sokongan rakyat dengan mengikut lunas-lunas perundangan. Okey, baiklah, pada bab yang kelima pula terdapat 3 perkara yang dibincangkan oleh penulis, iaitu yang pertama, reaksi masyarakat tempatan terhadap kaum muda di negeri-negeri Melayu, reaksi masyarakat terhadap kekuatan dan kelemahan kaum muda, serta tribulasi dan juga cabaran dalam perjuangan kaum muda. Dan bab yang keenam, iaitu bab yang terakhir, merupakan penutup yang mana penulis menyimpulkan kembali perbincangan penulis dalam bab 1 hingga 5. Okay. Melalui pembacaan saya mengenal pasti beberapa kekuatan buku ini. Antaranya adalah isi dan kandungan buku yang terdapat dalam buku ini adalah bersifat umum kepada semua. Hal ini membolehkan bukan sahaja pelajar universiti yang membuat rujukan, malah orang awam juga boleh membacanya bagi menambahkan pengetahuan mereka. Pada pendapat saya juga, pelajar sekolah menengah seperti tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 khususnya haruslah menjadikan buku ini sebagai rujukan mereka, kerana subtopik yang dijelaskan dalam buku ini adalah merupakan sebahagian daripada bab dalam buku teks mata pelajaran sejarah mereka. Selain itu juga, buku teks ini menggunakan laras bahasa yang mudah. Penggunaan bahasa yang mudah ini membantu para pembaca supaya lebih memahami kandungan yang disampaikan oleh penulis, sekaligus dapat menambahkan pengetahuan mereka tentang sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita. Malah sistem pemerenggangan jadual dan juga rajah serta bab yang disusun secara teratur juga memudahkan lagi para pembaca bagi memahami kronologi yang berlaku dari permulaan hinggalah penakhiran perjuangan kaum muda di tanah Melayu. Menyentuh kepada kandungan buku ini cuba untuk memaparkan sejarah perjuangan yang dilakukan oleh golongan kaum muda dalam membaiki kelemahan pengamalan agama Islam pada masa dahulu. Jika dibandingkan dengan buku-buku tentang kaum muda sebelum ini, didapati sebenarnya terdapat lompan yang ditinggalkan oleh penulis lain tentang tajuk kaum muda. Buku lain ini lebih terarah kepada persoalan yang berkaitan dengan perbezaan pandangan antara kaum muda dan kaum tua, dan juga konflik-konflik yang berkisarkan kepada persoalan agama semata-mata. Namun berdasarkan buku ini, didapati terdapatnya perjuangan yang lebih banyak dilakukan oleh golongan kaum muda yang mencakupi politik, ekonomi dan juga sosial untuk mengubah orang Melayu supaya lebih maju dalam bidang berkenaan. Justru ilmu yang ada dalam buku ini dapat mengisi lompon maklumat tentang ataupun untuk dipaparkan kepada khalayak umum, terutamanya kepada generasi muda. Setiap sesuatu kelebihan pasti ada kekurangannya. Bagi pendapat saya, tidak banyak kekurangan di dalam buku ini. Cuma kelemahan utama dalam buku ini adalah dia tidak memaparkan glosari sama ada hadapan maupun di belakang buku. Glosari ini biasanya penting bagi setengah pembaca maupun pengkaji dalam sesebuah penulisan. Hal ini demikian kerana terdapatnya beberapa akronim yang tidak difahami oleh segelintir pembaca. Contohnya akronim seperti UMNO, AWAS, API, PKMM. Bagi sesetengah pembaca khususnya yang kurang memahami akronim bahasa Melayu, mereka tidak akan mengetahui singkatan AWAS, iaitu Angkatan Wanita Sedar, AWAS. Yang mana AWAS ini merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh Jabatan Wanita pada Februari 1946 yang dipimpin oleh Parti Berhaluan Kiri, iaitu Syamsiah Fakih. Dan kesimpulannya, sebagai kesimpulannya, buku ini sangatlah sesuai untuk dibaca oleh masyarakat
agar mereka dapat mengetahui tentang pahit getih perjuangan yang dilakukan oleh kaum muda dalam usaha mereka untuk mengembalikan masyarakat terdahulu kepada ajaran agama yang sebenar, sehinggakan berlakunya konflik di antara kaum muda dan kaum tua. Konflik yang berlaku di antara mereka ini telah membawa kepada berlakunya beberapa pertuduhan ke atas kaum muda, sehinggakan melibatkan pihak polis untuk melakukan siasatan. Dan juga terdapatnya beberapa lagi cabaran yang terpaksa mereka hadapi untuk perjuangan mereka bagi menyedarkan masyarakat tentang menuntut kemerdekaan tanah air. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.